Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Ammarah binti Bahari, nombor matrik 049956. Hadis yang ingin saya bentangkan ialah hadis yang bertajuk Ar-Rukhsah fi al-Fitri lil Musafir, iaitu keringanan untuk berbuka kepada orang yang bermusafir. Hadisnya berbunyi, Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura' al-ghamim fasama an-nas thumma da'a biqadahin min ma' farafa'ahu hatta nazara an-nas ilayhi fashariba thumma shariba qila lahu ba'da dhalik inna ba'da an-nas qad sama faqala ulaika al-usah wa fi lafzin faqala lahu inna an-nas qad shaqqa 'alayhim as-siyam wa innama yanzuruna fi ma fa'alta fada'a biqadahim min ma'in ba'da al-'asri fashariba. Hadis ini adalah hadis daripada riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke kota Mekah pada bulan Ramadan di tahun penaklukan Mekah. Kemudian baginda berpuasa sehingga baginda sampai ke satu tempat yang bernama Qura'ul Ghamim. Lalu orang-orang di sana berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta segelas air. Lalu baginda mengangkatnya sehingga orang-orang melihatnya. Lalu baginda pun minum air tersebut. Kemudian setelah dikatakan kepada baginda, sebahagian orang berpuasa. Kemudian Rasulullah pun menjawab, mereka itu para penderhaka, mereka itu para penderhaka. Kemudian di dalam hadis lain, maka dikatakan kepada beliau, orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa dan mereka menunggu apa yang engkau lakukan. Lalu Rasulullah pun meminta segelas air setelah waktu asar. Kemudian beliau pun meminumnya. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Seterusnya ialah At-Takhrij Al-Hadis. Amma hadis Jabir radhiyallahu anhu faqad akhrajahu Muslim fi Kitabus Siyam bab jawazus shaum wal fitri fi syahri Ramadan lil musafir min tariq Abdul Wahhab bin Abdul Majid haddatsana Ja'far an abihi an Jabir radhiyallahu anhu bihi wa amma riwayah ats-tsaniyah fahiya min tariq Abdul Aziz ad-Darawardi an Ja'far bihadzal isnad walakin lafzuhu fashariba laysat fi sahih. Okey. Adapun hadis Jabir radhiyallahu anha ini, ia dimuatkan oleh Muslim di dalam kitab puasa, di dalam bab keharusan berpuasa dan berbuka di bulan Ramadan bagi musafir. Ianya adalah daripada jalan Abdul Wahhab bin Abdul Majid. Ja'far menyampaikan kepada kami dari bapanya, iaitu daripada Jabir radhiyallahu anha. Adapun riwayat kedua adalah daripada jalan Abdul Aziz Al-Darawardi, iaitu daripada Ja'far dengan sanad ini. Tetapi perkataan fashariba itu tiada di dalam sahih. Seterusnya ialah sababul wurud. Sababul wurud hadzal hadis li'annahu indama safara an-nabi ila Makkah fi syahri Ramadan indama balagha qura'ul ghamim kana al-jami' la yuzaluna sha'imina walakin an-nabi aftara amamahum. Hadzal hadis yuridu an yatahaddatsu anil إغاثة التي قدمها دين الإسلام لأولئك الذين يسافرون. Kenapa hadis ini ada? Wujudnya hadis ini disampaikan kerana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusafir ke Mekah pada bulan Ramadan, apabila baginda sampai di Qura'ul Ghamim, semua orang sedang berpuasa.
tetapi Nabi Muhammad SAW berbuka di hadapan mereka. Maksud hadis ini ingin menyampaikan tentang sebenarnya keringanan. Apa keringanan yang diberikan kepada mereka yang bermusafir. Keringanan ini diberikan oleh agama Islam kepada mereka yang sedang musafir. Seterusnya, al-ma'na al-ijmali. السفر من علال التي تسمح للمسافر بالفطر لذلك يصوم ويفطر حسب رغبته وذلك لأن السفر لا يخلو من المصاعب المختلفة لذلك غالبا ما تربط الشريعة الإسلامية هذا القانون بحالة الكرب وأما جواز الفطر إن صام أكثر النهار فذهب أيضا إلى جوازه الجماهير وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث وهذا إذا نوى الصيام في السفر فأما إذا دخل فيه وهو مقيم ثم سافر في أثناء يومه فذهب الجمهور إلى أنه ليس له الإفطار ومع ذلك فإن الاستمرار في الصيام أكثر أهمية لمن لا يمانعون في القيام به وإذا أهجموا عن ذلك فالأولى له أن يفطر هذا هو خاتمة ما أنزله الحديث. Makna ijmali untuk hadis ini, bermusafir adalah merupakan salah satu uzur, salah satu keuzuran yang membolehkan untuk seseorang yang bermusafir itu untuk berbuka puasa. Jadi untuk itu, dia bolehlah sama ada nak berpuasa dan boleh pula untuk berbuka puasa mengikut kesukaannya. Ini kerana bermusafir tidak terlepas daripada pelbagai kesusahan. Maksudnya waktu dia sedang musafir tu, dia mengalami banyak cabaran lah sebab dia sedang bermusafir kan. Kemudian syariat Islam juga sering mengaitkan hukum ini dengan keadaan kesusahan tersebut. Akan tetapi kekal berpuasa adalah lebih utama bagi orang yang tidak keberatan untuk melaksanakannya. Jika dia merasa keberatan untuk melaksanakannya, maka adalah lebih baik baginya untuk berbuka. Inilah kesimpulan dari apa yang diungkapkan oleh hadis tersebut. Yang seterusnya ialah at-tahlilul lafzi. Yang pertama ialah amul fathi, iaitu sanah zaman minal hijrah wa kana khurujahu sallallahu alaihi wasallam yaumul ashir min Ramadan, iaitu amul fathi ialah bila tahun pembukaan tu kan, ialah pada tahun ke-8 hijrah, dan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari ke-10 Ramadan. Kemudian yang kedua ialah qura al-ghamim. Qura al-ghamim ialah bidammil kaf wa fathil ghin wadin amul ashfan walidhalik jaa fi riwayah Abi Daud hatta balagha ushfan. Okey, apakah maksud qura al-ghamim tadi? Qura al-ghamim ialah nama satu tempat. Ia disebut dengan dhammahnya huruf kaf, kemudian ghin baris fathah. Ia merupakan sebuah lembah. Qura'ul Ghamim ni sebuah lembah yang berada di hadapan Usfan, iaitu nama tempat jugalah. Dan inilah yang disebut di dalam riwayat Abu Daud. Tentang Qura'ul Ghamim ni ada disebut di dalam riwayat Abu Daud. Seterusnya ialah yang zuruna fi ma fa'alta, ay anna al-muslimin syaqqa alaihimus siyam wa ma'a zalik لم يفطروا لأنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم صائما فتابعوه على الصوم مع علمهم بجواز الفطر ليفوز بشرف التبعية له صلى الله عليه وسلم لذلك بادر صلى الله عليه وسلم بالإفطار علنية كي يذهب عنهم التحريج ينظرون في ما فعلت.
Iaitu maksud dia ialah susah bagi mereka, yakni orang Islam, untuk berpuasa sebenarnya. Maksudnya beratlah untuk diorang berpuasa, tetapi mereka tidak berbuka kerana melihat Nabi juga berpuasa. Maksudnya bukan senang nak puasa, tapi bila diorang nampak Nabi Muhammad sendiri berpuasa, jadi mereka pun berpuasa. Lalu mereka mengikuti Nabi Muhammad lah untuk berpuasa. Mereka berpuasa ni dengan pengetahuan mereka tentang kebolehan untuk berbuka, untuk mendapat penghormatan dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, Nabi segera untuk berbuka secara terbuka untuk menjauhkan mereka daripada rasa malu. Macam ni sebab kenapa Nabi Muhammad tunjuk masa dia minta air tu, Nabi Muhammad tunjuk. Nabi angkat sampai semua orang nampak Nabi nak minum. Sebab Nabi nak tunjuk Nabi berbuka, supaya orang lain pun tak malu nak berbuka juga waktu tu. Sebab mereka bermusafir. Salah satu keringanan untuk mereka untuk berbuka. Okey, seterusnya. Fasama an-nas ay iktidaan bihi haisu sama, iaitu mencontohi baginda. Fasama an-nas, maka manusia pun berpuasa. Jadi maksudnya mereka mencontohi baginda ketika baginda pun berpuasa. Itu maksud dia sebenarnya. Kemudian faqila lahu ba'da zalik ay ba'da an aftar, iaitu selepas dia berbuka. Selepas baginda berbukalah. Kemudian inna ba'dhan nas qad sama, sebahagian daripada manusia lain tu berpuasa. Mereka berfikir bahawa berbuka puasa merupakan sesuatu kelonggaran dan menganggap bahawa mereka mempunyai kuasa untuk berpuasa. Akhir sekali, fiqhul hadis. Hukum yang dikeluarkan daripada hadis ini, al-hadithani yadullani ala masyru'iyyatil fitri lil musafir fi Ramadan wa annahu yajuzu lahu anna yasumu idza qadara ala as-sawm bighairi masyaqqah kama huwa wadih min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jabir wa sarih hadis Hamzah bin Amru al-Aslami. Jadi fiqh hadis, hukum hadis ni ialah kedua-dua hadis tersebut yang telah disampaikan tadi menunjukkan bahawa mereka yang bermusafir adalah dibenarkan untuk berbuka puasa. Hukumnya haruslah pada bulan Ramadan untuk mereka berbuka puasa, dan boleh juga baginya untuk berpuasa jika dia mampu berpuasa tanpa kesulitan, sebagaimana yang telah jelas daripada amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir dan hadis Hamzah bin Amru al-Islami. Jadi sekian sahaja, itu sahaja daripada saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.